Apa haji qiran ni? Orang panggil haji tamattu juga. Sebab tak lari dari segi lurahnya, dari segi bahasa Arabnya. Tamattu ni digunakan untuk qiran pun boleh juga. Luah bahasa tu. Luah bahasa tu. Begitu. Kemudian dia cerita di sini masalah dia diberi salam. Ini menunjukkan keramat sahabat ni. Keramat sahabat. Imran bin Husain ni sahabat Nabi SAW yang ada penyakit buasi. Dia ni penyakit buasi. Mengikut doktor pada masa itunya, dia kata penyakit buasi dia tu boleh sembuh kalau digunakan kai. Kai ni mana guna besi panah lah, tak besi panah. Ikut cara dia lah, cara rawatan pada masa tu. Besi panah ni macam-macam lah gunanya. Setengahnya tak di kaki, setengahnya tak, macam-macam lah atas belakang kau. Sakit lah. Ataupun tak tempat luka kau, tempat luka sini, luka sini, tak situ. Macam-macam cara ni gunakan kai ni pada masa tu, perubatan pada masa tu. Bila dia gunakan kai, tak bunyi salam, senyap. Selama ni bunyi salam, Assalamualaikum. Tengok tak ada orang. Rupanya malaikat bunyi salam. Ataupun jin ke apa ke bunyi salam, dia jawab salam, Waalaikumsalam. Bila dia gunakan kai tadi untuk berubat tadi, tidak diberi salam kepada dia. Ini ceritanya. Lepas tu dia tinggal, dia tak guna. Mari pula salam. Salam tu ada pula. Nak cerita ke apa? Nak cerita. Satu, sahabat ni istimewa. Keramat dia tu. Keramat dia tu sehingga dikatakan malaikat. Sini, daripada sini ulama bahas pula. Malaikat ni boleh jumpa ke tidak dengan orang? Boleh jumpa ke tidak? Orang biasa lah. Orang biasa. Boleh beri salam ke? Atau rakyat ke apa-apa ke? Mungkin dia. Kah dia hak mari kepada kita tu malaikat? Mungkin kah? Kau tidak mungkin sama sekali. Katakanlah kita sakit, tak khabar koma ni. Ada orang cerita kepada anak ni. Dia koma. Tak khabar lah sakit. Lemah jantung lagi, darah tinggi lagi, macam-macam penyakit. Tiba-tiba mari beruk, dia kata. Mari beruk. Besar beruk. Semasa dia tak khabar tu lah. Semasa dia tak khabar. Mari beruk. Dia kata, dia kata, kalau kamu nak hidup lagi lah, baca hak ni, kata dia. Dia pun sedar baca hak mana. Beruk tu pun ayat dia, baca ayat. Baca ayat gini. Dia pun duduk baca tu. Dari masa dia tak khabar. Lepas tu dia sedar pula. Tak ada gapo apa. Itulah kemuskilan dia hanya. Gapo dia tu. Hak mari dalam rupa beruk sana tu, gapo dia. Kemuskilan dia. Malaikat ke jin kalau orang tu dah tidak. Dah beruk. Jin ke malaikat ke, kalau nak kata syaitan ke, baca ayat Quran ni, suruh baca ayat Quran ni. Dan dia baca tu, semasa dia tak khabar tu, dia ingat dia baca tu. Boleh jadi. Walaupun ada setengah ulama mengatakan tak boleh malaikat tak jumpa dengan orang, tetapi itu tidak muktamad. Masih boleh lagi. Cuma kita kena tengoklah orang tu orang soleh ke tidak. Kalau dia dakwah, kalau dia pelawak dia, dosa dia, boleh ke dia. Kalau tidak, betul, boleh jadi. Setengah ulama mengatakan tidak, itu bukan malaikat, boleh jadi jin. Kalau jin memang boleh lah, tak jadi masalah lah. Kalau kita kata malaikat pun apa salahnya? Di zaman Nabi Sulaiman dulu, malaikat Harut wa Marut mari ajar orang, ajar masyarakat lah. Bukan ajar orang lebih-lebih tak, bukan ajar Nabi-Nabi tak, ajar orang biasa, ajar sihir. Yu'allimana an-nasa sihr. Hak tu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Hak tu cerita. Duduk belajar sihir daripada Harut wa Marut. Harut Marut tu dia malaikat lah, tapi dia berupa manusia. Dia boleh berupa manusia, boleh berupa benda-benda lain pun dia boleh. Apa salahnya? Dalam ayat tu menunjukkan bahawa malaikat dia boleh mari jumpa dengan orang. Cuma orang tak perasan. Dia ingat kau orang sebab dia ajar sihir. Padahal malaikat ajar sihir.
Itu cerita lain, kita tidak nak bahas tu sini. Masalahnya nak ayatnya malaikat mari ajar orang biasa. Boleh. Cuma dia mari tidak dalam rupa dia lah, dalam rupa lain. Boleh jadi. Kalau jin pun boleh jadi. Tidak salah. Dia nak berupa dalam rupa apa, dia boleh berupa sebab dia makhluk halus. Boleh berupa. Bapa yang Imran bin Husain ni dia guna kain. Lepas tu tak ada bagi salah, tak ada. Bila dia berhenti gunakan kain, mari salah balik. Apa? Persoalannya, adakah menggunakan kain ni haram? Memang setengah-setengah ulama kata haram. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak haram. Cuma tak kurang bagus. Sebaik-baiknya kalau ada bentuk rawatan yang lain, gunalah yang lain. Sebab ni teruk ni. Cara rawatan ni teruk. Artinya Nabi SAW menganjurkan kepada kita dalam rawatan ni, kalau boleh cuba carilah yang paling ringan kesan dia tu. Jangan kesan dia tu teruk menyakitkan. Paling ringan cara rawatan itu. Dia tidak suka. Dia kata dia tidak suka menggunakan kain. Dia tidak suka. Tetapi kadang-kadang dia guna juga untuk sahabat. Untuk dia sendiri dia tidak guna. Sebab apa? Kemajuan perubatan pada masa tu setakat tu. Yang Imran bin Husain ni tidak diberi salah kerana menggunakan kain. Apa? Dalam hadis ada sebut 70,000 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang akan masuk syurga tanpa hisap. Siapa dia? Sahabat-sahabat dia kata siapa dia? Boleh jadi kita. Kata dia, tak ada orang lain dah Islam mula-mula ni. Tapi kita kata dia dulu kafir juga, minum arak lah macam-macam. Dulu. Boleh jadi tidak kita, tapi anak kita. Kata dia, anak kita. Sebab anak-anak kita ni Islam jadi awal lagi. Boleh jadi. Duduk bahagi mari lama-lama Nabi SAW pun keluar. Keluar. Kamu duduk bicara pasal apa? Pasal gani. Dia kata tidak. Mereka itu ialah orang yang tidak gapa dia? Bomo. Tidak menggunakan kain. Salah satunya. La yaktawun wala yatatayyarun wala yastarqun. Itu. Mereka ni tidak bomo. Tidak gunakan kain. Tidak gunakan ramalan ke apa ni, tidak guna. Hak ni hak 70,000 Nabi SAW kata. Tidak ada kena-mengena dengan sahabat-sahabat nama apa dia. Boleh jadi maksud di sini Nabi SAW nak isyarat. Boleh jadi Imran bin Husain dia faham tak kena cara lagu tu, gunakan kain. Mana kalau dia tidak gunakan kain, dia bertawakal kepada Allah SWT, maka makam dia tu naik tinggi, dia termasuk dalam golongan 70,000 tadi. Seseorang yang ada isyarat daripada Allah SWT tak kena. Sebab nak pilih dia ni termasuk dalam 70,000. Apa guna lagu tu nya? Tak usah guna hak tu, kan Nabi royak dah. Hak 70,000 tu hak tidak gunakan kain. Apa yang guna? Bila dia tinggal beri salah pula. Makna kena kepada perbuatan dia tu. Inilah isyarat. Kemudian dia kata, kalau aku hidup tak usah royak kau orang. Tak usah royak tu hak sani lah. Hak sani. Bukan tak usah royak Nabi SAW buat haji kata, umrah kata tu. Hak tu tak apa nak royak. Hak sani. Sebab apa? Ini macam besarkan diri, macam nampak kelebihan kita sendiri. Tak usah. Tapi kalau aku mati ikutmu lah nak royak. Supaya orang tahu, dapat juga ilmu kepada orang kemudian. Tapi kalau aku tak mati, tak usah royak. Ini menunjukkan bahawa wali yang sebenar dia tak say kalau boleh orang tahu keramat dia, kelebihan dia tak say. Kalau pasal orang ni jenis nak menunjuk, itu orang ilmu dunia tu, tanda ilmu dunia. Nak tahu luk tak luk, terah. Buka baju dia terah. Acar ilmu dunia. Kesikit-sikit ngai. Sikit-sikit ngai, tak nampak. Dia guna itu ilmu dunia. Kalau wali sengati dia tidak lagu tu. Kalau boleh biar orang tak tahu. Itu cara dia. Macam sini lah. Dia tak sendiri riwayat. Dan ini satu pertanda kelebihan lah. Apa yang dikatakan di sini, malaikat ni mana disebut yusallamu alayya inqata'at. Makna al-hadis anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa kanat al-malaikatu tusallimu alayhi. Malaikat beri salam kepada dia. Kalau jin beri salam, dia tidak pelik.
Tidak jadi keramat. Biasa je jin beri salam ni. Ada jin kenal kepada keluarga tu, dia kenal. Macam-macam lah gurau jin ni pun. Yalah, supaya orang lah. Supaya orang. Dia nak gurau ambil anak kecil lah. Nana cari ke mana anak kecil. Sekarang ada pula. Tempat tak dicari tu. Mari mana pula. Kadang-kadang nampak gelibak-gelibak anak dia nampak. Adalah gurauan jin yang seumpama itu. Kadang-kadang bunyi beri salam. Hak tu tidak wali tu hak tu. Hak tu jin lain. Jin biasa, dia tidak menunjukkan satu kelebihan kepada seseorang. Tapi kalau malaikat, di sini dalam kes ni dikatakan malaikat. Malaikat. Persoalannya mungkin orang tanya, malaikat ni mungkin kau jumpa dengan orang? Jawabnya mungkin berdasarkan ayat tadi lah. Ayat Harut Marut. Dia ajar tu orang biasa. Bahkan orang jahat kalau dia ajar, tu orang jahat. Orang nak kena kau orang. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Apa dia mereka belajar daripada Harut dan Marut tu? Belajar bagaimana nak pisahkan di antara suami isteri biar jadi terpisah. Orang jahat tu mereka boleh jumpa dengan orang jahat. Apatah lagi kalau orang baik. Apa salahnya? Begitu. Tapi kalau dia bohong tu boleh ke dia? Tak ada gap. Kalau dia nak kita orang mengaji tak jadi masalah. Kalau dia dakwah dia jumpa malaikat, malaikat tu ajar lagu ni, kita orang mengaji tidak akan tertipu. Kalau hak tak betul dengan hak kita mengaji, tersudut ayat 10 orang malaikat pun mari, kita tak terima. Gitu cerita. Orang hak mudah terpedaya dia orang tak mengaji. Mudahlah. Dia kata malaikat mari, malaikat gini royak. Mudahlah kawan tu. Meruk dengan dia lalu. Tapi kalau orang mengaji tidak, dia ukur hak dia royak tu setara mana, tepat ke tidak dengan hak kita mengaji. Dalam hadis, dalam Quran ada ke tidak? Kalau tak ada, tak salah ya. Malaikat ke? Pok malaikat lagi ke? Tak salah ya. Kita tak percaya. Begitulah cerita. Seterusnya ini semua daripada Imran bin Husain lagi. Dia kata tak ada ayat yang memansuhkan haji tamattu' itu. Mana dia semua ni menyatakan dia tidak setuju dengan pendapat Sayyidina Umar belaka. Tak setuju dengan pendapat Sayyidina Umar. Masalah tidak setuju, tidak serupa pendapat ni perkara biasa. Daripada zaman sahabat lagi. Tidak pula Sayyidina Umar hukum orang yang tidak serupa dengan pendapat dia. Tidak. Dia tahu orang ni tak serupa. Tapi benda ni boleh khilaf. Dah boleh khilaf biar. Cuma dia keluar pendapat dia ada maksud dia sendiri. Cubalah faham maksud dia. Tapi kalau orang tak seterima juga, terpulang lah. Ini dari segi kebebasan berbeza pendapat dalam Islam. Beza pendapat, tak apa. Walaupun dengan pemimpin sekalipun tak serupa pendapat kita, tak apa, selagi ada keharusan. Lepas tu Imran bin Husain belakang lagi, bab wujubid dam alal mutamatti', bab wajib kena bayar dam ke atas orang yang melakukan haji tamattu'. Kalau tak ada kena puasa. Kalau tak ada binatang untuk dikorbankan, maka kena puasa 3 hari fil hajj, pada ketika buat haji tu, wa sab'atin idza raja'a, dan 7 hari bila dia pulang kepada ahli keluarga dia, puasa 7 hari pula. Jadi maknanya 10 hari. Tilka asyaratun kamilah. 10 hari cukup. Kena puasa. Ini bab lain pula. Kita berhenti setakat itulah dulu, sebab ni bab lain dah. Berhenti setakat itulah. Wallahu a'lam.